Saudara dan saudari dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, buku adalah kunci kebijaksanaan. Buku atau kitab juga adalah jalan menuju kejayaan. Justru, jadikanlah buku dan kitab sebagai kawan, teman dan sahabat selama hayat di kandung badan. Dalam buku yang kita akan bicarakan sebentar nanti, menyebut bahawa tokoh yang kita akan bicara sebentar lagi, iaitu Datuk Haji Muhammad Noor Ibrahim, adalah merupakan mantan Mufti ke-8 Kerajaan Negeri Kelantan yang dilantik pada tahun 1968, menggantikan Mufti Datuk Haji Ahmad Mahir. Dilahirkan pada hari Ahad 19 Jumadil Akhir 1323 Hijriah bersamaan 20 Ogos 1905 Miladi di sebuah rumah berhampiran Medan Tuan Padang, Kota Baru, Kelantan pada jam 1 tengah hari. Ketika berusia 8 tahun, Datuk Haji Muhammad Noor telah dibawa oleh bapanya Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Yusuf ke Makkah Al-Mukarramah, dan beliau membesar dan mendapat pendidikan di Makkah Al-Mukarramah. Untuk mengetahui dan mengenali dengan lebih rapat lagi tokoh ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pengurusi Yayasan Pondok Sungai Durian, selaku pembicara pertama pada hari ini untuk membicarakan tentang sejarah, pendidikan, kekeluargaan dan sumbangan karya Datuk Mufti Haji Muhammad Noor Ibrahim. Dengan segala hormat dan penuh ta'zimnya, Yang Berbahagia Datuk dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Qadir selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Fadhil Ustaz Azam selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, Al-Fadhil Ustaz Dr. Bunyamin, Mudir Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, yang dimuliakan Tuan Haji Asif, Tuan Haji Muhammad Munir dan juga Hajah Anisah, daripada anak-anak kepada Allahyarham Tuan Guru Datuk Mufti Haji Noor yang bersama kita, semua para tetamu, guru-guru, para asatizah, para pelajar, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 18 Oktober 2022, kita sekali lagi dapat mengadakan bicara tokoh. Tokoh yang kita pilih pada kali ini iaitulah Allahyarham Tuan Guru Haji Muhammad Noor bin Ibrahim bin Tuan Guru Haji Ibrahim. Allah yaghfir lahuma waghfir li jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina. Semoga Allah Ta'ala curahkan rahmat kepada tokoh-tokoh yang dibincangkan, kepada guru-guru kita, kepada pengasas pondok kita ini dan semua keluarga yang kita sayangi. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Jadi di antara inisiatif yang kami di sini Pondok Sungai Durian ini berterima kasih kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka kerana memilih pondok kita ini untuk memperkenalkan tokoh-tokoh ulama. Dulu kita pilih tokoh Al-Imamul Hafiz Ibn Hajar, seorang tokoh berperingkat antarabangsa. Pada hari ini kita pilih tokoh Tuan Guru Haji Muhammad Noor bin Haji Ibrahim, tokoh tempatan negeri Kelantan yang sangat dekat dengan kita, tapi mungkin sebahagian besar daripada kita tidak mengenali. Jadi Alhamdulillah, saya juga rasa bergembira kerana dapat menghubungi sahabat saya Tuan Haji Muhammad Munir, yang kita bersahabat daripada belum uban lagi sampai ke uban dah hari ini. Waktu anak di Madinah dulu,
Tuan Haji Munir ni selalu pergi bersama dengan rombongan tuanku Tengku Mahkota masa tu, Tengku Mahkota Kelantan. Dan di sanalah kita bersahabat. Balik di sini kita cari untuk membincangkan tokoh. Jadi ana dah maklum kepada keluarga tadi, saya baca dalam buku ya. Mungkin ada tambahan nanti daripada keluarga sendiri. Kita akan bagi ruang nantilah di hujung nanti insya-Allah kalau ada tambahan yang tidak tertulis. Biasa orang tulis ni luar rumah. Dalam rumah tu lain pula dia punya maklumat. Jadi mungkin ada lagi istilah apa ni, cerita-cerita yang orang panggil yang realiti, yang nak dikongsikan kepada masyarakat untuk ditambah baik, ditambahkan dalam maklumat dalam buku yang kita ada ini, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, buku kita ni dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada sebahagian jemaah sudah dapat memiliki buku ni, ada yang belum dapat, mungkin disebabkan oleh ramai peserta, buku telah habis. InsyaAllah kita boleh cari di kedai DBP ataupun melalui alamannya di internet. Kedai buku DBP di internet ada, boleh cari. Dan insyaAllah anak tak baca buku ni. Kalau baca buku ni 3 hari 3 malam tak habis. Jadi kita akan khulasahkan jemaah yang ada buku macam munakashah lah. Kita munakashah Viva PhD sikit dah. Anak akan sebut muka surat berapa, boleh buka tengok apa yang kita nak sampaikan, nak bincangkan insya-Allah. Dan kita mengharapkan juga akan ada di antara murid dia waktu tafakuh PD nanti insya-Allah, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Haji Ibrahim Mahmud. Dia bersedia untuk datang. Kita menunggu kedatangannya, mudah-mudahan ada penambahan beberapa maklumat yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Jadi dalam buku biografi ulama Malaysia ini, dia mula dengan bab 1. Bab 1 ni saya tak nak baca sebab dia berkait dengan perkembangan Islam di negeri Kelantan. Jadi panjang sangat. Kalau kita nak wacana yang ni, kita wacana tajuk lain, tajuk Islam di negeri Kelantan. Jadi kita akan mula terus dengan riwayat hidup Datuk Haji Muhammad Noor di muka surat 13. Muka surat 13 ini. Muka surat 13 tengok. Keluarga ulama tersohor. Ini ada mukaddimah itu. Pada zaman ini terdapat dua keluarga ulama yang cukup besar peranannya terhadap perkembangan dan keilmuan, pemikiran, pendidikan dan kemasyarakatan. Malah berpengaruh kepada pemerintahan Kelantan. Terutamanya pada zaman sebelum kemerdekaan tanah air. Dua keluarga tersebut ialah keluarga Tuan Tabal dan juga keluarga Tuan Padang. Jadi ada dua keluarga, Tuan Tabal dengan Tuan Padang. Dua ulama besar. Tuan Tabal melahirkan keturunan yang kemudiannya tersohor sebagai ulama pembaharuan yang membawa gerakan Islah di Kelantan yang diwakili oleh Tuan Guru Haji Wan Musa. Kita dengar nanti di antara Wan Musa dengan Haji Ibrahim. Keluarga Tuan Padang juga turut melahirkan ulama masyhur yang diwakili oleh tokoh yang dibincangkan, iaitulah Datuk Haji Muhammad Noor bin Datuk Haji Ibrahim yang pernah menyandang jawatan sebagai mufti kerajaan Kelantan, selain muncul sebagai guru dan pendidik yang amat berpengaruh, terkenal, dihormati, bahkan meninggalkan jasa yang amat besar dalam kegiatan pengembangan, pengajian dan penghafalan Al-Quran. Jadi oleh kerana tajuk kita ni sangat dekat dengan suasana kita sekarang, saya kata alhamdulillah, datangnya PKP, kita mula kuliah tafsir pada waktu pagi. Tafsir yang kita baca, tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman ini termasuklah salah satu daripada sentuhan ilmiah secara langsung yang disumbangkan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Muhammad Noor. Dalam perbincangan hal-hal berkaitan tokoh, itu cerita lain. Baik, kita pergi kepada muka surat 14, kelahiran, keturunan, kehidupan zaman kanak-kanak dan pendidikan Allahyarham Tuan Guru Haji Muhammad Noor. Datuk Haji Muhammad Noor
bin Ibrahim, keturunan Syekh Abdul Halim, iaitu anak angkat kepada Long Yunus, yang kemudian yang menjadi penasihat Sultan Muhammad pertama. Jadi kita orang Kelantan dia dengar Muhammad 2, Muhammad sampai Muhammad 5 sekarang kan. Kalau kita nak pergi Kota Baru tu, nak pergi airport, kita akan lalu lorong Long Yunus. Ini cerita-cerita ni dekat dengan kita. Bapaknya Haji Ibrahim, Haji Muhammad Yusuf, ialah seorang mufti Kelantan dari tahun 1928 sehingga 1941. Maknanya Haji Nur ni mufti anak mufti. Jadi kita haraplah insya-Allah mungkin satu hari mari cucu cicit dia mufti balik ke negeri Kelantan insya-Allah. Beliau dilahirkan pada hari Ahad 20 Ogos 1905. Pelajar-pelajar kena ingat tarikh-tarikh ni. Bersamaan dengan 19 Jumadil Akhirah tahun 1323. 1323 Hijriah. Pada jam 1 tengah hari di sebuah rumah dekat Medan Tuan Padang, Kota Baru, iaitulah rumah datuk sebelah ibunya Haji Mahmud Haji Yaakob. Selama 8 bulan beliau dilahirkan di rumah datuknya, kemudian dibawa ke Mekah oleh bapaknya. Beliau membesar di kota Mekah sehingga ibunya meninggal dunia pada tahun 1911 ketika umurnya 6 tahun. Jadi umur 6 tahun dia sudah kematian ibu. Dia kemudiannya dibesarkan oleh ibu tirinya yang juga kakak kepada ibunya. Jadi mak-mak saudara dia ganti. Hajah Fatimah, Haji Mahmud. Haji Muhammad Nur kemudian dihantar kembali ke Kelantan oleh bapaknya. Maknanya sekembalinya ke Kelantan dia dipelihara di rumah datuk saudaranya, Tuan Guru Haji Nikman ataupun Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman. Jangan bertukar. Pengasas pondok kita ni Haji Abdul Rahman bin Sulaiman. Tapi hak lain ni, hak dulu. Juga seorang ulama dan pengarang. Dia tinggal di lorong Cik Su dekat Pasar Lama di tebing Sungai Kelantan. Membesar dan melalui zaman kanak-kanaknya ini di sini selepas kembali dari Mekah. Maknanya balik Mekah, dia duduk di Kota Baru. Dari sudut keturunan, kita pasal kena rengkahkan sikit kan. Semasa dia dilahirkan, bapaknya sedang sibuk. Ayah dia sendiri sibuk. Sibuk dengan apa? Ketika itu Haji Ibrahim sedang mengarang buku kitab Al-Fawaid Ad-Dunyawiyah. Jadi ayah dia pada tahun 1903, bapaknya masih berada di Mekah. Beliau sedang mengarang kitab Al-Fawaid Ad-Dunyawiyah. Kita tahu kitab tu ada ke tidak lagi? Ada simpan ke kitab? Dalam perpustakaan majlis ke mana kena cari ni, tak? Fawaid ni. Baik, dari sudut silsilah sebelah bapak dia, silsilah keturunan belah bapak. Satu, Haji Muhammad Nur bin Ibrahim bin Haji Muhammad Yusuf bin Muhammad Saleh bin Ishaq bin Zakaria bin Ngah, yang terkenal dengan gelaran Tuk Surau Banggul. Sebab dia ada di Kapur Banggul, Kota Baru, dia ada surau, maka dia dikenali dengan nama Tuk Surau Banggul. Jadi dia panggil, ada nama sekarang ni, orang Kelantan ni suka main Tuk-Tuk belakang. Tuk Iman, Tuk Surau, Tuk Guru, Tuk Siok, ada belakang Tuk. Tuk Tahanya Tuk Buah tadi juga. Itu berat sekali. Bahagian buah Tuk Buah juga. Tak lagi. Baik. Jadi Tuk Surau Banggul, Tuk Surau Banggul ni berasal dari keturunan. Cuma hebat dia boleh senaraikan daripada Muhammad Nur, Ibrahim, Muhammad Yusuf, Saleh, Ishaq, Zakaria, Ngah. Ada 7 keturunan dia sempat. Waktu budak-budak dulu, Allah irham ayah kita ni, dia kata kita boleh bawa 5 ya keturunan kita. Kita sendiri, bin Abdul Rahman, bin Sulaiman, bin kecil, bin Ishaq. Gitu, dia boleh pada 5 keturunan. Dia ni 7. Kalau tambah dengan Munir lagi, jadi 8. Nah, jadi dia ada 8 keturunan ada buat dia ni. Alhamdulillah. Baik. Masalah kenapa nama dia Tuk Surau Banggul ni? Tuk Surau Banggul, dia kata Tuk Surau Banggul ni mari mana? Tuk Surau Banggul berasal dari keturunan Raja Minangkabau, yang kemudiannya berhijrah ke Patani
Kemudian berhijrah ke Kelantan dan tinggal di Kampung Banggul, Kota Baru. Kemudian beliau mendirikan surau di Kampung Banggul, kerana itu dia digelar dengan nama Tok Surau Banggul. Isteri pertama Datuk sebelah bapaknya, Haji Muhammad Yusof, ialah Hajah Habibah binti Muhammad Ali dari Fatani, iaitulah adik kandung kepada Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Ali bin Ismail Al-Fatani yang masyhur dengan nama Tok Gudang. Jadi nama-nama ni anak waktu budak-budak ni kita selalu dengar. Allah irham nenek saya yang duduk di Mekah, orang panggil Siti Aminah, dia selalu sebut ni rumah Tok, keluarga Tok Gudang, keluarga Tok ni. Jadi riwayat-riwayat tu kalau kita cari orang tua-tua, dia ada sejarah-sejarah sendiri. Di mana dia orang ni duduk di Kelantan tapi dia ada rumah juga di Mekah. Ada keluarga yang duduk di sana. Seorang ulama dan pengarang Nusantara yang cergas dalam penghasilan kitab dan mengajar di Mekah. Beliau juga seangkatan dengan Syekh Ahmad bin Muhammad, Muhammad Yunus Lingga, Syekh Afiq bin Abdul Latif Minangkabau, Syekh Osman bin Abdul Wahab Sarawak, Syekh Ahmad bin Ma'zin Al-Fatani, Syekh Zainal Abidin, dan juga Tok Wan Ali Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Ini bukan Syekh Daud, ada pengarang kitab lain ni. Dan juga Syekh Nikmat Kecil Al-Fatani dan Tok Wan Ali Kutan. Jadi dan ramai lagi. Beliau, yakni Haji Mahmud, yang memberi bimbingan serta didikan kepada Haji Ibrahim, yang kemudian menjadikan Haji Ibrahim sebagai menantunya. Jadi biasanya tok guru zaman dulu dia cerdik. Dia tengok anak murid dia cerdik, dia tangkap buat menantu. Macam kita sini, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sulaiman. Dia belajar di Mekah. Tok guru dia Syekh Daud tengok pelajar dia rajin, dia pun bagi selalu, buat menantu selalu. Itu orang panggil orang cerdik zaman dulu. Zaman kita ini malu nak ambil anak murid menantu tak? Dia kata malu. Murid menantu, kita kata itu kesilapan yang kita lakukan. Orang-orang dulu dia cerdik. Baik. Kita pergi kepada berasaskan kepada kenyataan yang ada tu, kita tengok pendidikan awal Syekh Haji Muhammad Nur ni di Mekah. Pendidikan awal di Mekah memberinya pendedahan bahasa Arab serta menjadikannya fasih bertutur dalam bahasa Arab. Ini menjadi asas yang penting bagi pembentukan kualiti ilmunya kelak. Jadi dia besar di Mekah. Orang panggil baluh dengan Arab pokok bahasa Arab. Biasanya orang yang duduk Mekah ni mimpi pun bahasa Arab. Jadi pentingnya kita kena duduk di negeri Arab ni. Beliau juga fasih berbahasa Inggeris kerana pada tahun 1918 Majlis Agama Islam Kelantan telah buka sekolah Inggeris yang pertama di Kelantan. Datuk Haji Muhammad Nur telah dihantar untuk belajar di situ sebagai pelajar perintis bersama-sama Nik Ahmad Kamil bin Datuk Nik Mahmud, Tengku Hamzah, bapa kepada Tengku Razali itu, dan lain-lain. Di bawah bimbingan Megak Osman dari negeri Perak yang ketika itu menjadi setiausaha Majlis Agama Islam Kelantan. Ini membolehkan beliau bertutur dalam bahasa Inggeris, menguasainya, bahkan mendapat pujian dari pakar-pakar bahasa Inggeris berdasarkan kepada ilmu yang dia boleh bercakap itu, penguasaan ilmu bahasanya. Beliau juga selain fasih bertutur dalam bahasa Inggeris, Melayu, Arab, dia juga boleh bercakap Perancis dengan Cina. Boleh. Kau nak agak kita buat. Dia dengar kau mula ni ke Cina tak? Takut bunyi ni hao ma rumah je jaga. Mana tahu dah. Kita pun cakap ni hao ma tu, lepas tu je Cina jawab pula pakai senyap dah kita. Baik. Pengajian di Mekah. Bila anda baca sejarah dia turun naik Mekah ni, kita duk mikir zaman tu bukannya naik kapal terbang macam kita lah ni. Duk dalam laut berapa bulan. Ustaz, Tuan Haji Asif dah kau naik kapal pergi dengan ayah Mekah? Tak ada. Tak ada lah kau ni. Mana 3 bulan masuk dalam laut. Kapal layar lagi. Tapi dia boleh berapa kali tengok dengar cerita. Kali pertama dia pergi Mekah pada usia 8 bulan. Sehingga umur dia 9 tahun, mak dia meninggal, ayah dia hantar balik. Kali yang kedua dia pergi pada tahun 1923 ketika berusia 18 tahun. Umur 18 tahun, pelajar-pelajar dengar. Dia ngaji kuat, dia pandai dah ni.
dia telah pun beristeri kali yang pertama. Yang mau pelajar kata kita lah, belah ni jadilah. Nak, untuk peti ni, jangan duduk cari pasal, dia pandai dah, mung baru duduk ngapa alfiah betul apa ni jermiah tak ingat lagi. Jangan duduk jangan coba-coba. Jadi setelah dia berkahwin umur 18, beliau berangkat ke Mekah bersama-sama isterinya untuk melanjutkan pengajian di sana. Di Mekah beliau didahkan ilmu-ilmu Al-Quran, tajwid dan qiraat, di samping ilmu fiqh, usuluddin, tafsir, hadis, falak, daripada guru yang terkenal pada masa itu. Antara nama guru beliau yang diketahui termasuklah Syekh Muhammad Abdullah Tuk Senggora, Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad ni termasuk juga guru kepada ayahanda kita sini. Ini kita sempat. Syekh Amin Qutubi, Syekh Nuh Jamaluddin Al-Kelantani, Syekh Muhammad Nur Al-Fatani, Pak Doel Fatani, Haji Sulung dan lain-lain. Setelah tamat pengajian Al-Quran, Datuk Haji Muhammad Nur memohon keizinan daripada gurunya Tuk Senggora untuk pulang ke Kelantan. Tapi Tuk Senggora merasakan beliau perlu lagi mendalami ilmu tersebut. Baik, akhirnya dia balik. Rehlah ke Mekah kali ketiga, iaitulah pada tahun 1929. Kira-kira dia berusia 24 tahun. Kali ketiga, Datuk Muhammad Nur berangkat ke Mekah dengan tujuan untuk memantapkan lagi pengajiannya. Kali ini diisyaratkan oleh gurunya supaya menghafal Quran. Dia hafal Quran itu umur 24 dah. Apabila tamat menghafal Quran, beliau mendalami ilmu qiraat 7 yang masyhur sehingga mendapat ijazah daripada gurunya. Selepas menghabiskan tempoh pengajian dengan gurunya, Tuk Senggora, beliau menyambung pula pengajiannya dengan Syekh Tijani dari Mesir sehingga tamat qiraat 14. Dalam masa yang sama, beliau mengambil kesempatan menyampaikan ilmu yang ada pada dirinya kepada orang ramai di kediaman beliau di nama tempat An-Naqa. Naqa, orang Kelantan panggil Naga di Mekah. Sehingga beliau pulang ke Kelantan semula pada tahun 1937. Mana dia boleh alik 3 kali pergi Mekah. Ini menunjukkan beliau seorang pemuda yang cukup rajin dan mempunyai dedikasi pada zaman mudanya sehingga mampu meneruskan pengajian di Mekah sebanyak 2 kalilah. Kali yang pertama tu 8 bulan ayah dia bawa. Tengok di muka surat 18, perkahwinan dan anak-anak. Ini kita minta anak-anak dia betul baliklah kalau ada tambahan. Pada usia 18 tahun, iaitulah pada tahun 1923, Haji Muhammad Nur telah berkahwin dengan isteri pertamanya, Hajah Nik Zainab binti Haji Osman, yang ketika itu berusia 12 tahun dari kampung Banggul. Hasil perkahwinan itu beliau dikurniakan 7 orang cahaya mata, iaitu Hajah Aminah, Hajah Nafisah, Hajah Cik Som, Hajah Fatimah, Azizah, Muhammad Najib dan Hajah Robiah. Pada tahun 1930, Haji Muhammad Nur telah berkahwin dengan isteri keduanya, iaitulah Hajah Maimunah binti Dahlan, yang lahir di Arab Saudi dan berketurunan Bugis. Mereka dikurniakan 3 orang anak, iaitulah Haji Muhammad Said, Haji Muhammad Nasir dan Haji Muhammad Asif. Jadi kita ada dah wakil daripada generasi kedua. Kumpulan kedua. Beliau kemudian berkahwin dengan isteri yang ketiganya, iaitulah Hajah Wan Aminah binti Wan Daud, dan dikurniakan 3 orang anak, iaitulah Anisah ni, Hasanah dan Muhammad Munir, yang ada bersama kita ini. Barakallahu fikum. Jadi kalau kesimpulan dia 13 anak. 13, kalau tengok dalam tuan-tuan yang ada kitab ni, tengok di belakang ujung sekali ni muka surat dalam lampiran dalam buku ni. Mana lampiran ni? Dia kata waktu dia meninggal tu, cucu dia ada 88 orang masa tu. Anak dia 13, cucu 88, ya Allah. Itu main anak 3 orang, apa anak cucu ramai. Lalu dah. Dia kata dia meninggal 13 orang anak dan hampir 80 orang cucu masa tu. Masa dia meninggal tu tahun 13 Februari
1987. Dia meninggal 87, umur dia 82 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Baik, kita pergi kepada muka surah 20. Kepribadian tokoh kita ini. Berdasarkan kepada kajian bahawa Datuk Haji Mak Nur ialah dari sebelah ibunya, iaitu Haji Abdul Halim yang berbangsa Cina. Dan Datuk sebelah bapaknya sememangnya Tok Surau Banggu dari Minangkabau. Artinya beliau ialah zuriat yang terhasil dari kacukan keluarga yang datang ke negeri Kelantan. Maka tidak heranlah, ni penulis ni kata, saya pun nak kata jugalah dah. Maka tidak heranlah Datuk Haji Mak Nur muncul sebagai ulama yang pintar, berani, tegas, berpendirian, tetapi perwatakan yang tenang, banyak berfikir, sederhana dalam kehidupan dan tidak suka bermewah. Beliau tidak gemar menukar perabot rumahnya dengan yang baru kerana dianggap membazir. Maknanya menunjukkan zuhud walaupun jawatan dia banyak. Dari sudut kesihatan, beliau amat menjaga kesihatan yang sangat prihatin terhadap hal-hal yang berkaitan, dan dia juga ada juga ilmu tentang at-tibbun nabawi. Dia ada belajar. Yang ketiga, masalah ilmu. Seorang tokoh yang amat cintakan ilmu, masanya sentiasa diisi dengan perkara yang berfaedah. Beliau sangat rajin dan suka membaca pelbagai jenis ilmu, tidak suka menghabiskan waktu dan sanggup membaca berulang kali buku-bukunya dimilikinya. Beliau mengajar sendiri Al-Quran dan pelajaran agama kepada kaum keluarganya, terutama selepas solat subuh dan pada waktu malam. Beliau juga menugaskan murid-muridnya yang dipercayainya atau isteri-isterinya untuk mengajar Al-Quran kepada kaum keluarganya. Di samping sikap terbuka, beliau mempertutup kesalahan dan mempunyai sikap yang terbuka terhadap anak-anak dia. Maknanya bolehlah nak pilih nak mengaji apa. Tetapi dengan dia tidak membenarkan anak perempuannya keluar bekerja. Ni penulis ni kata, walaupun beliau dianggap kolut dalam prinsipnya, tapi itulah sikap dia. Di samping sikap terbuka, Datuk Haji Mak Nur juga terkenal dengan ketegasannya. Ramai di kalangan murid beliau begitu segan dengannya. Bahkan adik-beradik juga tidak berani bergurau senda. Beliau tidak banyak bercakap. Jika ingin menegur kesalahan atau mengajar, baru bercakap. Jadi, satu lagi, sikap dia ni tak suka dengan orang malas. Cuba tengok dalam majalah Pengasuh. Dalam majalah Pengasuh, dia tulis cerita seorang budak nama Khalil. Dengar ni pelajar-pelajar. Muka surat, cerita Khalil ni. Muka surat 21. Khalil ni budak malah. Dengar ni awal. Ini untuk pelajar-pelajar kita ni. Khalil ni seorang budak yang pemalas. Siapa perekat dia tak reti baca, tak pandai nulis. Satu hari dia pergi tempat orang duduk teh juga. Orang tulis dah sini, jangan masuk kawasan ni, ada jerak, perangkap sama, jerak. Jadi Khalil ni tak reti baca, dia tengok tulis saya apa tengok tunggu kayu ya. Dia masuk, akhir kali dia kena perangkap. Ayuh dia kata nyanyi ke Khalil ni. Main dengan tak mengaji, tak sekolah gini. Akhir sekali dia kata gini lah, kita hantar pergi belajar. Ayah dia hantar pergi luar negara. Siapa luar negara Khalil ni kira tidur ya, tak mengaji juga. Siapa suruh ayah dia hantar, dia tak reti nak baca, tak tahu ayah dia kata berapa. Dia nak balik, nak balas surat ayah dia pun tak reti juga. Akhir sekali ayah dia kata, mu ni tak boleh nak buat apa, dia kena panggil balik lah. Pergi jaga lembu kubah di kapal lagi senang. Ini maknanya tulisan dia menunjukkan bahawa orang yang malah ni duk kapal pun tak mengaji, atas luar negara apa habis duit saja. Jadi maknanya tak ada faedah mana budak-budak ni. Menarik ni, muka surat 21 cerita Khalil. Khalil mana tak tahu ni. Kau ada sungguh Khalil ni? Ada sungguh? Tak apa, kita rahsiakanlah. Kita kira cerita orang-orang zaman dulu ya. Wallahu a'lam dah. Baik, kita berpindah kepada kegiatan sosial. Datuk Haji Mak Nur dikagumi ramai sebab keistimewaan yang dimilikinya dalam pelbagai bidang ilmu. Beliau diiktiraf dalam bidang ilmu tauhid sehingga kitab dia menjadi muqarrar teks di sekolah Majlis Agama Kelantan. Tafsir, hadis, dakwah, dan dia juga pelopor kepada memperluaskan perbincangan tentang ilmu falak. Sehingga dia berlawan dengan pakar falak, pakar juruhukum, dia berlawan dengan ilmu falak dia. Nak buat kira tarikh, akhir kali dia menang.
rahimahullah taala. Ini terbukti berdasarkan hasil-hasil karya beliau, kepakaran beliau dan hasil bimbingan beliau dalam ilmu tajwid telah berjaya melahirkan tokoh-tokoh masyhur dalam bidang tersebut. Jadi adalah nama-nama yang masyhur. Muka surat 22 tu, kegiatan dakwah beliau bermula sekembalinya dari Mekah. Pada masa itu penduduk Kelantan masih terdedah dengan kegiatan maksiat seperti menyambung belaga ayam. Menyambung ayam itu maknanya belaga ayam, belaga lembu dan sebagainya. Dia sebagai pendakwah tengok orang kapur duk main belaga ayam, belaga lembu. Beliau dengan cara sendiri turun padang, pakai semuta, pakai kain macam orang kapur juga. Tak tahu kilah rusuk ke kilah mana, tapi dia kata pakai dia macam orang kampung. Dia pergi masuk dalam kumpulan orang tak perasan, main dengan semuta. Tengah dah sedap belaga ayam, tengok Allah tak guru. Habisnya pakat lagi tinggal ayam belaka. Jadi maknanya cara dia dakwah turun padang. Jadi kita kata dakwah ni tak boleh nak main duduk relax-relax tak boleh. Sekadar mengajar atas surau tak boleh, kena turun padang. Jadi akhirnya dengan cara dia turun padang, banyak benda-benda mungkar, benda maksiat, benda-benda yang tak baik itu dapat dihapuskan. Kita kata jazahullahu khairah. Allah Ta'ala balaslah kebaikan yang besar kepada tuan guru kita ni rahimahullah. Muka surat 23, tugas dan jawatan. Sebaik kembali dari Mekah ke Kelantan, dia telah memegang jawatan qadhi besar pada masa itu, dan bapa dia Haji Ibrahim menjadi mufti negeri Kelantan. Setelah bapaknya letak jawatan pada tahun 1941, ayah dia berhenti pada mufti, beliau telah dilantik menjadi jawatan mufti khas. Dia panggil mufti istana. Semasa pemerintahan Sultan Ismail, jawatan itu dimansuhkan pada zaman pemerintah Sultan Ibrahim, bukan Ismail yang kemudian, ini hak dulu. Ana cerita pengalaman ni. Waktu kita muda-muda dulu selalu ikut Ustaz Syukri pergi ke istana ataupun jumpa di Mekah sama dengan Tuan Haji Munir. Selalu kita dengar keluarga Sultan sebut, dia kata hak ni Tok Guru Haji Noh ni royak. Kalau Tok Guru Haji Noh royak ke apa kak, tu aku dengar belaka. Jadi ini di antara kehebatan dia menjadi pendidik dalam istana sehingga Tuanku Sultan akan rujuk kepada mufti dalam perkara-perkara yang perlu pada bimbingan. Jadi dia kata, ni kalau Tok Guru Haji Noh ada ni, jadi maknanya nama tu masih disebut oleh keluarga diraja. Kita kata hebat benar. Jadi bila anda baca balik sejarah ni, kita kata rahimahullah, kita penting sangat orang-orang ulama-ulama ini bersama dengan para umara dalam menasihati mereka dan memberi bimbingan. Kemudian pada tahun akhirnya jawatan itu dimansuhkan. Setelah itu Tuan Guru Haji Noh dilantik menjadi guru besar di Masjid Muhammadi pada tahun 1949. Pada tahun 45 beliau mengajar di Jami' Merbau Al-Ismaili. Kalau kata Jami' Merbau Ismaili itu Mahad Muhammadi sekarang. Mahad Muhammadi lain itu orang panggil dulu Jami' Merbau Al-Ismaili. Lain ni Muhammadi. Masjid Muhammadi lain. Ada dua benda situ. Pada tahun 48 hingga 55 beliau dilantik menjadi ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan. Ketika itu berlakunya peristiwa besar penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Tahun 54 beliau dilantik memangku jawatan mufti semasa Datuk Haji Ahmad Mahir bercuti ke luar negara selama 8 bulan. Walaupun dia sudah belajar di masjid, mengajar di Jami' Merbau, tetapi beliau juga telah ditugaskan mengajar di Masjid Muhammadi. Dan pada tahun 1965 atas permintaan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitulah Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dia telah dipindahkan ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur inilah dia telah meninggalkan kesan yang besar, iaitulah mengendalikan kelas tahfiz Al-Quran yang pertama di negara kita ini. Kelas Al-Quran yang pertama di negara Malaysia, maknanya orang panggil nama dia, nama Mahat Tafi tu, kursus menghafal Al-Quran Masjid Negara. Mana asalnya
kerusuh menghafal Al-Quran Masjid Negara, kelas itu dibuka pada 1 Mac 1966. Iaitulah kelas pengajian tersebut kemudian diubah nama kepada nama baru Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Jadi mana asalnya penubuhan tahfiz itu oleh Tuan Guru Haji Muhammad Nur rahimahullahu taala. Walaupun hanya 3 tahun di Masjid Negara, tetapi kaedah pengajaran yang cukup berkesan telah berjaya melahirkan ramai murid-murid yang berwibawa, antaranya Datuk Haji Abu Hasan Din Al-Hafiz rahimahullahu taala. Selepas Datuk Mufti Haji Ahmad Mahir meninggal dunia 1968, jawatan tersebut telah ditawarkan kepada Datuk Haji Muhammad Nur dan beliau menerima pelantikan tersebut, menyandang jawatan itu sehingga kepada mengembuskan nafas terakhir pada tahun 1987. 68, 87, mana 20 tahun jadi Mufti Negeri Kelantan. Baik, kita berpindah kepada muka surat 26. Sebelum mengajar di Masjid Jami' Merbau Al-Ismaili, beliau membuka kelas pengajian agama di Kampung Penambang. Pada masa itu beliau mula memperkenalkan kelas agama khas untuk kaum perempuan di rumah adiknya Hajah Hamidah pada tahun 38. Antara pelajar yang masyhur, kalau orang Kota Baru kenal lah, dia panggil Ustazah Hajah Salamah Hasan. Orang Kota Baru lama-lama zaman kita ini tak apa nak kenal dah. Orang lama kenal. Usaha beliau mengingatkan kita kepada usaha-usaha yang baik ini, iaitulah bagaimana nak menaik tarafkan wanita. Kita ada kelas pengajian wanita yang besar. Kemudian kita tengok kepada di antara penglibatan dia, iaitulah selain daripada mengajar Al-Quran, sehingga dia dikenal sebagai bapa qurra. Maknanya guru qurra yang awal di Malaysia ni. Dan dia pun kita belajar tadi, dia panggil qiraat 14. Dia sudah belajar di Mekah. Mungkin juga dipanggil bapa qurra Kelantan, atau muka surat 24 kita tengok. Bapa qurra Malaysia. Sebelum itu beliau telah memulakan kelas tahfiz Quran di rumah dia sebelum dia pergi ke Kuala Lumpur itu. Satu lagi peristiwa besar yang dia buat, iaitulah ketika beliau mengendalikan kelas Qismu At-Tafaqquh Fiddin pada tahun 1970 di Masjid Muhammadi. Kelas Tafaqquh Fiddin di Masjid Muhammadi. Waktu anda baca buku ni, anda teringat kepada seorang murid dia. Ni, Ustaz Haji Ibrahim Mahmud. Tahun berapa masa di Tafaqquh tu? Sekitar itulah 70 sebelum pergi ke India. Jadi mungkin ujung nanti kita minta Pak Dahir, orang sini tak panggil Ustaz Dahir, tak Haji Ibrahim tak apa ingat, Pak Dahir baru cek. Dia Pak Dahir orang lama. Pak Dahir ni di antara murid awal Pondok Sungai Ria ni, dia juga. Dan orang yang mengaji Tafaqquh Fiddin di Masjid Muhammadi di bawah kendalian ni pun dia juga. Jadi mungkin kita akan beri peluang sikit kalau pada ingat lagi lah. Boleh ke cik? InsyaAllah. Dia pun baik. Kelas Tafaqquh Fiddin ni apa cerita? Jadi kelas Tafaqquh Fiddin ni mana dia ambil pelajar-pelajar khas untuk belajar kitab, dia panggil kitab lama, pengajian kitab turas ni. Nak beri ilmu yang begitu mantap kepada para pelajar dia. Kita kata itulah di antara tokoh-tokoh yang disebut oleh tuan kita ni. Hasil pengajaran kelas Tafaqquh Fiddin dan kelas tahfiz di Masjid Negara telah berjaya menampilkan ramai ulama pelapis di negeri Kelantan atau di luar Kelantan. Antara tokoh dia juga ya Datuk Muhammad Cik Wu, pernah menjadi mufti selepas daripada Cik Wu ni, selepas pada ayah tak? Mufti Haji Ismail dulu. Haji Ismail, Muhammad Cik Wu, baru Datuk Hasbullah, baru Datuk Muhammad Syukri sekarang. Itu sejarah dia. Kita pun ingat-ingat tak ingat. Ada buku sejarah ni. Jadi anak murid dia ni akhirnya jadi mufti juga. Alhamdulillah. Dan di antara individu yang pernah berguru dengan Datuk Haji Muhammad Nur ni ialah Ustaz Arifin Awang, Haji Muhammad Yusof,
Profesor Datuk Mahmud Zuhdi, Profesor Madia Abdul Halim Al-Muhammadi, Datuk Muhammad Daud Iraqi, Datuk Haji Ni Abdul Qadir, Datuk Muhammad Syukri, dan ramai lagi lah orang-orang sekitar Kota Baru yang telah berguru dengan dia. Baik, kita berpindah pula, masa sangat laju. Kita berpindah kepada sumbangan dan karya Datuk ini dalam perkhidmatan kerajaan kita telah sebut tadi. Ini ada satu peristiwa menarik ni, muka surat 31. Ketika Datuk Allahyarham Datuk Haji Mat Mahir meninggal pada tahun 16 Mac 68, orang tawar dia jawatan mufti. Siapa Datuk Nik Malik, siapa kerajaan Kelantan, akhirnya minta supaya dia terima jawatan mufti. Beliau menerima, tapi dengan syarat. Apa syarat? Tidak boleh dipaksa untuk menghadiri majlis-majlis resmi kerajaan. Manakala nak pergi, dia tak segi pun tak apa. Ini di antara kehebatan lah. Kalau orang nak, dia boleh buat syarat. Tapi kalau kita nak, kita kena ikut orang. Itu berbeza di antara tokoh dengan tidak tokoh. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak cari tokoh payah. InsyaAllah nanti satu hari ana akan jemput balik tuan-tuan, kita wacana di sini tokoh Sultan Ulama. Nama dia pun Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Ini saya tulis dalam makalah, tengok dalam web Abu Anas Madani, cari Sultan Ulama. Saya ada web abuanasmadani.com. Sultan Ulama ada cerita pelik tentang tokoh-tokoh ulama ni. Dia boleh minta jawatan terima, tapi majlis-majlis rasmi ikut saya. Nak pergi boleh, tak pergi pun tak apa. Baik, itu di antaralah kelas tapakuh telah selesai. Sekarang ni saya nak pindah ke tuan-tuan ke kita pergi kepada ni sikap dia. Sikap Datuk Muhammad Nur, muka surat 38. Dia kata selain ilmu agama, pengajaran beliau di masjid-masjid juga banyak memberikan penekanan terhadap masalah akidah dan masalah sosial masyarakat. Datuk Haji Muhammad amat sensitif kepada perkara-perkara khurafat dan juga bid'ah. Beliau sering menegur secara terus terang kepada masyarakat tentang perkara-perkara itu kerana bimbang akan merosakkan akidah umat. Kalau duk percaya kau hantu, percaya kau jemalang, percaya kau benda-benda karut ni, jadi boleh merosakkan akibat. Dan dia juga tak suka benda-benda ibadat jadi adat. Contohnya, beliau sangat tidak setuju dengan adat memanggil orang sembahyang hajat. Kena kita ni. Bagi dia, lebih afdal jika orang berhajat itu menunaikan sendiri hajatnya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tak payah suruh-suruh orang. Orang lain ni kalau dia sembahyang hajat, ada hak ikhlas, ada tengok sampul contohnya. Selain itu, dalam masalah masyarakat, ni hak peliknya, mula jadi ustaz bos apa dah? Kita nak suruh hak dia cakap bab ni. Takut kita masuk ke langgar hak dia pula. Selain itu, beliau juga selalu menyentuh masalah mengenai kenduri kahwin yang mengamalkan adat makan pulut. Lagu mana adat makan pulut ni? Ngele. Orang Kota Baru panggil adat makan pulut. Kita kalau Kerai tak ada makan pulut gini. Makan pulut kata Kerai dia. Makan pulut ni ngele. Ngele tu makan pulut. Dengar. Kata tuan guru kita kata, muka surat 38 tu ada kitab. Amalan itu seolah-olah memaksa orang menunaikan pemberian yang tidak ikhlas. Dia panggil saleh kau, tak saleh ke? Nak saleh tak ada barang. Akhir kali tak pergi kenduri. Pergi juga tak jumpa tu pakai kelik senyak. Kalau jumpa tu kena saleh. Nyanyi dia kata lagu ni. Dia kata amalan itu seolah-olah memaksa orang menunaikan pemberian yang tidak ikhlas. Beliau memberikan pendapat bahawa menerima wang makan pulut adalah haram hukumnya. Tak tahulah saya baca buku ni. Baginya, mengadakan kenduri kahwin dengan menjemput orang makan secara percuma lebih baik. Itulah yang sepatutnya. Baik, ketika memberi kuliah, dengar ni pelajar, cara dia beri kuliah. Ketika memberikan kuliah, ternyata cara beliau menyampaikan syarahan dalam majlis ilmu sangat memberikan kesan yang mendalam kepada pendengar.
Apabila beliau menceritakan hal keadaan neraka, riak wajahnya berubah menjadi sedih dan muram, sehingga dapat menyentuh hati para hadirin. Keadaan sebaliknya pula berlaku bila beliau menceritakan keindahan syurga dan sebagainya. Sesungguhnya kesan daripada kelas-kelas pengajian agama yang beliau jalankan dapat memperbaiki akhlak. Fadhal, ala masalah. Jadi kesan daripada kelas-kelas pengajian agama yang beliau jalankan dapat memperbaiki akhlak masyarakat Islam di Kelantan, meningkatkan kepahaman yang mendalam terhadap agama, sekaligus berjaya mengembalikan pegangan umat Islam kepada asas akidah yang benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin ramai pengunjung yang berminat kepada kelas pengajian agama, sebab metod pengajian dia terus kepada kitab, Al-Quran, hadis dan juga pandangan ulama. Itulah yang saya dapat perhatikan daripada karya yang ditulis. Baik, sekarang ni kita berpindah pula kepada bidang metod pengajaran, metod penulisan. Cuba tengok di muka surat. Di antara perkara yang kita dah dengar banyak kali tadi, iaitulah tentang ilmu falak. Dia juga di antara pelopor yang menghidupkan ilmu falak dan sekaligus juga fiqh al-muqaran, fiqh perbandingan mazhab. Jadi Tok Guru Haji Nur ni dia tak suka masyarakat kita berfikiran sempit, sebab dia kata kita ni hidup dalam suasana ada keluasannya ilmu dan beberapa kitab tulisan dia. Cuba tengok di muka surat 50. Dia kata tulisan dia banyak, tapi dia punya tulisan dia banyak guna nama samaran. Hati-hati nama samaran ni. Cuba tengok di muka surat ni nama samaran dia. Muka surat 237. Cuba kau tengok. Mim nun ba ya. Dia baca bagi atas ke baca depan? Mambik ke mumbik? Itu nama gelar ringkas dia. Tengok. 237 dia guna nama samaran. Mumbik, mambik. Orang panggil mumbik ke mambik? Kita dengar kira anak dia. Dengar bagi atas bagi depan. Bagi atas. Mambik. Mambik tu Muhammad Nur Haji Ibrahim. Macam sini juga ni. Abu Anas Madani. Ramai orang tak kenal. Siapa bila dia ngaji Quran pagi dia tulis Abu Anas Madani. Bila keluar poster iklan nak pergi umrah, dia kata bersama dengan Dr. Abdul Basit. Dia kata hok mana so ni? Kita nak pergi Abu Anas bukan nak pergi mana. Jadi dia tukar. Dia boleh bertukar sebab nama tu dengan kunyah berbeza. Jadi Tuan Syekh kita ni dia suka guna nama Mambik. Jadi istilah dia. Kita kena ada pengurusi kita ni ada gelar, ada ringkasan dia. Boleh royak ke tak boleh royak? Boleh. Kalau tulis tulisan dia AQHS, Akhas. Akyas. Macam-macam nama. Jadi di antara sebab tulisan-tulisan dia tu orang terlupa sebab dia guna nama samaran. Tapi nama samaran ini dikenali. Di antara kitab yang besar yang dia tulis tentang ilmu falak. Ilmu falak ni tengok nama di muka surat belakang tu ada gambar. Tajuk dianya pilihan mestika, muka surat 233, pada menerangkan kiblat dan ketika. Dia tulis kitab tentang faraid, bantuan ketika bagi orang yang membagi pesaka. Mana dia ada bahasa sajak dia tu. Dia kena ambil juga sajak Tok Guru Haji Nur pula ni. Dia punya sajak. Pilihan mestika pada menerangkan kiblat dan ketika. Bantuan ketika bagi orang yang membagi pusaka. Berapa lagi kitab dia? Durusul Tauhid, ini bahasa Arab. Kemudian ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni dia ada sebuah kitab. Saya tak pasti. Kitab ni insya-Allah ana cuba nak baca sekali. Tajuk dianya Ramuan Rapi. Muka surat 51 tu ada kitab. Ramuan Rapi dari erti surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, yang ada buku ni, kitab Ramuan Rapi ni ada di sini. Di muka surat full kitabnya ada. DBP telah cetak. Cuma di kulit buku nanti mungkin Ustaz Azam boleh tambah sikit. Selain pada biografi, tulis kitab Ramuan Rapi ada di sini. InsyaAllah muka surat 55 tu bab 5. Itu kitab Ramuan Rapi, kitab apa ni, surah Al-Kahfi.
Mungkin Ana baca, mungkin Ustaz Saibo baca. Al-Fadhil pengurusi kita mungkin dia baca dulu. Siapa dia baca dulu. Kita rakamkan insya-Allah. Jadi dalam buku ni ada kitab ramai-ramai. Kalau nak baca hok Melayu pun boleh. Ni, tak ikut Jawi ni lagi kemah. Ni kena pakai spek 2 lapis ni baru nampak. Kecil dah dia punya tulisan. Baik, Ana tak nak urah lama lapi sebab panjang. Nanti insya-Allah kita cuba baca. Kemudian di antara kitab yang masyhur yang kita duk baca sekarang ni, iaitulah kitab Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman, cuba tengok di kitab Pimpinan Ar-Rahman muka surat 154. 154. Apakah peranan dia dalam Pimpinan Ar-Rahman? 154. Bab 7, hasil karya Datuk Muhammad Nur, tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Sesungguhnya baca kitab terjemah Al-Quran yang ditambah dengan nota huraian yang dikarangnya, jadi mungkin pertemuan asal Abdullah Basmih. Tapi huraian di bawah oleh Datuk Haji Muhammad Nur, nota 41 di ayat 102 surah Baqarah dia tulis. Dia kata menurut huraian Datuk Haji Muhammad Nur. Itu dia spesifik hak dia, boleh jadi dia tambah kemudian. Dan alhamdulillah setakat yang saya baca, pengalaman Pimpinan Ar-Rahman ni banyak cerita, saya cerita sikitlah. Kita ada masa 10 minit lagi. Nah, atas pengurusi lepas tu. Waktu ana di Madinah, kami diminta oleh Mujammad Malik Fahad, tempat cetak Al-Quran, untuk nak cetak Pimpinan Ar-Rahman untuk dibagi pada jemaah haji. Jadi ana ambil kitab ni, bagi 1 juzuk seorang kepada pelajar-pelajar Madinah. Budak-budak hak habis SPM. Dia baca kitab ni dengan mata SPM, sukar sikit. Sebab bahasa yang dipilih oleh Syekh, cuba tengok dalam mukaddimah Syekh Basmih kat sini, dia kata kami memilih terjemahan yang cukup teliti dengan bahasa yang dikira cukup halus. Jadi bila kita dapat maklumat daripada pelajar-pelajar, saya kemukakan kepada kerajaan Malaysia, kepada ada beberapa kalimah yang kita nak tukar untuk jadi bahasa Malaysia. Surat kami ni dihantar ke Malaysia, ke JAKIM. Pihak kedutaan telah memberi arahan bahawa tidak ada satu kalimah yang boleh ditukar. Nak cetak. Sebab itulah pada sebulan yang lalu, apabila kita dengar ada satu lajnah ubah tafsir Pimpinan Ar-Rahman, kerana itu kita tengok ramai yang pencinta tafsir ni kecewa. Sebab apa JAKIM? Kenapa ubah? Nak buat yang baru? Buat yang baru. Kita ada lajnah, ada pakar-pakar, ada yang hebat-hebat, lebih daripada Tok Guru Haji Nur, lebih daripada Mufti Abdullah Basmih, buat yang lain. Kita kata ini Pimpinan Ar-Rahman dicetak di zaman Tunku Abdul Rahman, di zaman Tor Razak, zaman keluarga Malaysia ni kita cetak buat yang baru, patut baru betul. Tak payah dah ada kucak tafsir orang tua ni. Jadi kita mengatakan demikian. Saya masih lagi teringat apa yang kita jawab dulu waktu ana jumpa dengan Tan Sri Syekh Ismail, mantan Imam Besar Masjid Negara. Saya cerita kepada dia, dia kata saya sangat-sangat mengharapkan supaya tafsir pimpinan dikekalkan seperti itu, kerana itulah hasil usaha, hasrat, cita rasa penulisnya. Jadi kenapa kita nak ubah sewenang-wenang? Jadi kita mengharap pihak kerajaan Malaysia yang nak ubah tafsir ini supaya fikir balik, kekalkan yang sedia ada, awak buat yang lain. Tafsir pimpinan daripada Ar-Rahman kepada Ar-Rahim pula ke? Nah, tafsir pimpinan Ar-Rahim cetak keluarga Malaysia. Buatlah, nak buat yang mana pun. Bebas, tapi jangan ubah yang telah disumbangan Datuk Haji Muhammad Nur dan juga Syekh Abdullah Basmih dan sahabat-sahabat yang bersama dengan mereka, rahimahumullah. Baik, satu lagi kitab di muka surat 52 tadi, iaitulah tentang ilmu hadis. Muka surat 52. Datuk Haji Muhammad Nur bersama Datuk Haji Ismail dan Syekh Abdullah Basmih telah menghasilkan beberapa buah kitab ilmu hadis di atas arahan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitulah almarhum Tun Abdul Razak. Pada 1 Ramadan 1393, bersamaan 28 hari bulan September 73, mereka selesai menyiapkan penulisan sebuah kitab yang berjudul Muqaddimah Mustika Hadis. Alhamdulillah. Jadi, kenapa saya suka sangat berbincang tentang tajuk ini? Anda tak nak ulah panjang dah. Masa kita sudah tamat. Dalam Mustika Hadis, Ana telah baca kitab Mustika Hadis daripada Muqaddimah, jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Semua saya khatam.
Alhamdulillah. Jilid 1 dengan jilid muqaddimah dia tentang ilmu hadis. Jilid yang pertama tentang rukun iman, kita dah baca semua. Kemudian jilid yang kedua tentang solat, khatam di Masjid Negara sekali, khatam di Masjid Kuala Kerai sekali. Kemudian jilid yang ketiga juga kita dah khatam. Jilid yang keempat mungkin mereka tak keluar lagi sebab bab haji pada ketika itu. Semua kitab-kitab rakaman yang saya baca ni ada rakaman dalam kitab, dalam web, tengok YouTube, halaqah Abu Anas Madani. Halaqah Abu Anas Madani tersusun. Dia tengok dalam playlist dia tu ada tersusun daripada awal kitab sampai ke akhir, jasa mereka menulis, jasa Al-Faqir Abu Anas baca kitab ini, dan juga dengan huraian dan kita syarah setakat ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan mereka menulis, kita syarah, kita masuk dalam orang-orang yang akan meninggalkan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Adapun tafsir pimpinan Ar-Rahman, sekarang ni saya sudah berada di surah Al-Qamar, mana akhir juzuk 27. Insya-Allah kita akan khatam dalam masa yang dekat, 3 juzuk lagi. Tapi sebenarnya khatam dah. Waktu PKP dulu ana mula juzuk 30, 29, 27. Mana kalau tengok dalam YouTube tu takut dah dia punya bacaan tu. Orang panggil sudah bertakut. Nah, daripada Baqarah sampai ke akhir surah. Tapi oleh kerana para pelajar pencinta ilmu ni tak bagi saya berhenti. Dia kata, Ustaz teruskan round yang kedua. Pimpinan Ar-Rahman, insya-Allah kita akan khatam dalam masa yang 3 juzuk lagi tu. Mencabar juga tu. 1 juzuk mungkin dalam 70 siri, 70 hari baru khatam. Insya-Allah tuan-tuan doakan kita khatamkan. Kita kembarkan sekali pencinta Al-Quran, penterjemah Al-Quran, penghurainya, pembacanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita semua dalam kumpulan Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu. Demikianlah secebis maklumat yang dapat saya sampaikan tentang Allahyarham Tuan Guru Haji Muhammad Nur. Sekarang ini saya beri peluang kepada wakil daripada anak-anak yang ada, kalau ada nak tambah. Tak ada. Ni Kekanda Haji Asif. Ni Kak. Tak saya. Tak ada benda lain nak royak lagi dah. Tok dem hok royak ni kurang lagi dia kata dah. Cukup dah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Dr. Wasid, Tuan Pengarah dan tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Terlebih dahululah ana bagi pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasihlah kepada pihak DBP dan juga pihak Yayasan Pondok Tunggal Dria ni yang studi untuk mengajukan program ni, dan ana juga sampaikan salam daripada keluarga ana kepada semua dan doalah kebaikan, dan kan jangan lupalah kalau baca kitab-kitab arwah ni hadiahkan jugalah Fatihah ke Qul Huwallah kepada roh beliau insya-Allah. Hanya Amos sebagai anak bosu sebenarnya yang ke-13. Jadi sejarah awal arwah ni saya Amos tak berapa mengerti sangatlah, sebab arwah pun agak satu sifat arwah ni cukup berahsia tentang hal pribadi dia. Ana pun tak faham dia masa mana dia belajar ilmu lain, dia belajar ilmu akhirat banyak. Tapi untuk beramal tuan-tuan semua, Allahyarham jugalah seorang pendekar yang hebat. Dia pandai bersilap, dia pandai bertukar. Tapi masa mana dia belajar, nak tak tahu. Terus dia belajar hak agama saat ni, dan yang Datuk sebut tadi bermacam-macam ilmu agama masa mana. Tapi dia pandai bersilap, pandai bertukar sehingga dia champion, dia kata, bertukar pendek dia katanya. Katanya lah. Masa mana dia belajar, wallahu alam. Tapi apa yang ana boleh berkongsi satunya, banyak kalau nak berkongsi satunya, ana rasa macam Datuk sebut tadi, sikap yang dia ni tegas orangnya, amat tegas. Dengan anak cucu tak kira lah, orang lain kamu telah lah. Anak cucu dia tegas. Dan satu ketegasan yang ana rasa cukup menyentuh bahasa ana adalah bila baca Datuk sebut tadi, syarat dia nak latih mufti, dia terima. Tapi dengan syarat, kalau dia tak sihat hati majlis rasmi, dia tak boleh paksa. Dan satu ayat yang ana ternyanyi dalam telinga anaknya adalah dia bagi satu fatwa atau satu permasalahan agama kepada istana. Dia kata kalau sultan tak kenal, tak dengar aku, ya mu latih aku mufti
Mutasyid dengan aku, ya, membuatlah aku. Bukan mu yang beri rezeki kat aku. Allah Ta'ala beri rezeki kat aku. Itulah ketegasan dia tu. Jadi dia kata, ilmu dia lagu ni, mutasyid dengan. Buatlah aku, dia kata. Tapi aku tak buat lah. Itulah anak berkongsi sedikit. Tapi nak bosi pandai sejarah sebab anak, salah seorang anak dia yang hidup daripada anak beranak. Sehingga dia meninggal. Ya. Macam kakak-kakak anak semua, habis-habis anak kemandikan lepas berumah tangga. Dia berpindah lah. Duduk rumah tua, setengah tu bertugas di luar negeri. Jadi anak, salah seorang yang duduk daripada awal sehingga akhir lah. Tapi banyak lah, tapi sekali lagi lah. Anak bagi pihak keluarga anak, ucapkan terima kasih lah kepada semua, kepada Datuk, kepada DBP yang sudi menganjurkan majlis hari ini. Dan haraplah majlis kita diberkati dan pahalanya berterusan lah insyaAllah. Sekian, aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, ni awak tak ada dalam buku ni. Dah, pendekar sah lagi. Kena ada. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Haji Munir. Dan pada boleh Pak Dahi boleh sepatah dua? Boleh. Kita beri pada duduk lah. Jadi anak break setakat itu dulu. Nah, kita serahkan kepada Pak Haji kita untuk sepatah dua tentang kenangan dia dengan Tuan Guru Haji Nur. Ini dia panggil di alam nyata lah kita bercakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu azim. Adik Amr Abdul Basit, saya semualah jauh dekat hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini. Hamba ni sebenarnya kalau kira murid-murid dua sini lah. Dan ngaji sini lebih kurang 10 tahun, alhamdulillah. Lepas tu dari ngaji sini tu 2 orang, hamba yang Ustaz Allah Soleh. Murid sini juga belajar di tempat tabakuh biding. Ini pengusia oleh Tok Peti lah, Haji Nur tadi. Duduk sana nak menghabis kitab tafsir dia mengajar daripada 1 tahun ke 4 tahun. Duduk tabakuh biding 4 tahun. Alhamdulillah. Belum naik Mekah. Lepas tu aku naik Mekah. Terlalu ingin nak ngaji Mekah. Kamu jual habis. Jual tiket, jual pasport. Pasport haji kamu jual. Jual korang, nak klik. Dia ada tiket, ambil tiket kamu, ambil pasport kamu. Alhamdulillah boleh duduk Mekah. Pasport tak ada, semua jual. Buat pasport lain. Bukan pasport tu, pasport haji. Habis taruh mati ya. Orang gelar nama Sahih Marino. Betul nama Ibrahim Mahmud. Supaya orang Ustaz Ibrahim biar. Dia bila masa-masa balik Mekah mengajar pada apa ni. Mengajar Bukit Amal Taripu. Kamu dengar hospidi kecek. Maruh nama Ibrahim Mahmud. Kamu minta nak berhenti ngaji. Minta hospidi berhentilah. Jangan Ustaz, jangan berhenti. Dia lah berubah nama ni. Daripada Ibrahim Mahmud, Ibrahim Marino. Masa tanda pilihan raya pun, Ibrahim Marino. Tak ada Mahmud. Boleh marah masa tu. Alhamdulillah. Terus pergi naik Mekah. Amal tulu dia Mekah. Tak bawa dia pergi Taif.
Nak gitar payah macam begitu, tapi abang bawa dia game gitar. Dia rupa arak-arak sikit. Hospidi ni, tahu dia lah ni mati hidup, ada tak ingat dah. Mereka dia orang Kelantan juga. Dia pergi duduk Kuala Lumpur, tak tahu gimana dah ni. Putus hubungnya. Alhamdulillah. Kita apa dengan guru Dr. T. Dari ngaji tafsir. Bang mengaji tafsir dengan Tok Peti. Kitab dia. Mulai baru naik Mekah. Walau bagaimanapun murid dia ada 3-4 orang dah mati belakang tu. Saya pun mati. Sak Sukri mati. Dia kata mati belakang lah. Tinggal ambo ada 3-4 orang dah. Ambo dengan Pak Sunailah. Sabak nak ada lagi. Walau bagaimanapun syukur alhamdulillah. Selain daripada ngaji dengan dia, naik Mekah. Naik Mekah, duduk Mekah sebentar, nak ngaji Mekah. Ngajilah Mekah. Nak pergi Mekah ni lama cerita-cerita. Mula ayah haji lagi. Ayah dia. Di masa tu dia pergi, tak ada kiam apa. Boleh pergi orang lain. Masa nak gitu, 2 orang. Ialah Ustaz Mak Razi, Yahya Mak Razi, dengan Ustaz Yusuf. 2 orang ni naik Mekah. Amba tak boleh naik. Tahu 5 tahun kemudian, boleh naik Mekah. Naik tegak. Bahkan jual belakang tiket, jual pasport, nak Mekah. Amba hatta orang gati amba ni, tak kenal mana. Gini atas di bakek tu, nak naik bah tu, koyak dia naik bah tak boleh. Tak boleh naik bah tu. Kereta pening koyak Tok Oseh. Kalau Tok Oseh baik kita kerja tulu dia. Dia tak apa, dia kira kereta. Suruh naik kereta berlepas dia mau turun Jeddah. Amba balas lah ke Mekah. Dia Mekah pada duduk ni pun banyak mati dah. Osman mati dah, tak ada dah. Amba pergi Mekah tahun lepas. Atas bukit kita duduk, tak ada. Sodok habis jadi bangun ni belakang dah. Bawah terus. Alhamdulillah dengan izin Tuhan. Cita-cita kita dengan miskin. Ayah tak ada mati lama dah. Duduk dengan mak. Boleh duduk Mekah. Alhamdulillah. Tu syukur. Balik Mekah je. Dia tengok je dekat ni. Setara pagar ni. Dia masuk rumah ni, tanah dia kat ni. Orang pondok ni lah. Dia boleh anak paling mana orang. Alhamdulillah, ngaji Tuhan. Anak-anak kita tak boleh suruh kita, cikgu kita. Kita pergi Mekah tak ada gapo sekarang. Tak ada duit, tak ada gapo. Tapi alhamdulillah dengan ngaji Tuhan boleh duduk Mekah. Dan Mekah ni selesai belakang. Moga ke Kelantan kan, selesai belakang. Telah merasa alhamdulillah. Gila ni orang panggil Pak Dahi. Pak Dahi orang kenal belakang lah. Pak Dahi orang kenal. Nama tu kisnya Ibrahim Mahmud Libya. Mati. Pergi yang kajian. Maka amo ubah nama amo Ibrahim Madino. Tak ada. Mahmud tak ada. Guna Ibrahim Madino. Buat apa tu? Pakai nama Samarai. Pakai nama Samarai. Dia masyarakat tu lah. Dua-dua perkara tersebut. Walau bagaimanapun, doalah mudah-mudahan sampai panjang umur. Jumpa dengan anak-anak, adik-adik. Ambil Basik ni, Datuk ni. Nak kata adik boleh, nak kata anak boleh. Tu dia. Kita ngasuhlah masa jalan kecil dia. Dukung dia, hibur dia. Alhamdulillah. Mula saya kata dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.